Al-Fatihah ila Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin, la siyama imamuna Syafi'i wa muqallidin fid din. Summa ila awliyaillahi ta'ala allazina kanu fi masyariqil ardi wa magharibiha ahya'an wa amwatan hadithan wa qadiman. Summa ila arwahi ahli al-ma'la wasyubaikati wal baki' wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal muhsinin wal muhsinat. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim ya muallimal hikmah, 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Pengurusi Masjid Asy-Syakirin Batam Melaka, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Asy-Syakirin Batam Melaka, dan seluruhnya kepada ayahanda bonda ya, yang tak dapat saya nak sebut satu persatu, namun tidak mengurangkan rasa hormat kasih sayang saya kepada semua. Hakikatnya tidak ada siapa pun di kalangan kita ni orang yang baik. Pegang-pegang siapa datang jam ni. Hakikatnya tak ada siapa pun di kalangan kita ni orang yang baik, kecuali mereka orang-orang yang dia tu betul-betul bertakwa. Orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah zahir dan batin. Itulah orang yang sebaik-baik. Bukan dia pakai serban, bukan dia ilmu agama tinggi ya, bukan dia banyak hafal Quran, bukan ya, sebab Allah Taala sebut inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia sekali di sisi Allah siapa dia? Iaitu orang yang paling bertakwa. Batu Abuya Ar-Razi ya, salah seorang ulama muda sekarang. Kalau di Indonesia namanya naik sekarang ya, satu-satunya ulama muda yang Masya Allah tabarakallah ya, dia banyak bicara tentang ilmu tasawuf yang jarang-jarang ulama boleh dapat bicara tentang tasawuf dengan agak mendalam. Dia pernah menyebutkan baru ni datang ke Malaysia, saya dapat hadir dua tempat. Satu di Pondok Pesantren Darul Tauhid di Kampung Teraci, Negeri Sembilan lah, Teraci Johor. Satu lagi di Serkam. Di dua tempat ini Abuya Dr. Ar-Razi berpesan, bila kita duduk dalam majlis seperti ini, jangan pernah kita merasa bahawa dalam agama-agama ini kita adalah orang yang paling baik. Jangan. Walaupun saya duduk di sini sekarang ayah dan bunda, belum tentu saya baik, belum.
ayah dan bunda yang duduk depan saya ya, nampak macam biasa je, kita tak tahu. Jangan pernah kita rasa kita ni lebih mulia daripada orang lain. Jangan bagi ruang, jangan bagi can untuk kita ni merasa lebih mulia daripada orang lain. Itu maksiat dipanggil, maksiat batin, maksiat hati. Maksud saya katakan tadi, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Muhammadun Rasulullah, ya, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ya, ini ciri orang yang betul-betul sayang ke Nabi. Ya, salah satu ciri-ciri penting orang yang betul-betul sayang Nabi ialah terhadap sesama orang beriman ni ruhama, berkasih sayang. Ya, dia sangat berkasih sayang. Ya, dan benda yang paling besar kita kena ingat, kita pun tak tahu macam mana akhir kesudahan hidup kita masing-masing. Itu yang paling besar sekali. Siapa yang boleh beri jaminan yang kita boleh mati dalam iman? Siapa yang berani jamin, tuan? Tak ada siapa. Sebab itu jangan pernah kita memandang, kita rasa kita lebih mulia daripada orang lain. Jangan. Boleh jadi, ya Allah, dalam masjid ni akulah hamba-Mu yang paling teruk, yang paling banyak dosa, yang paling hina, ya Allah. Bila hati kita macam ni, tuan-tuan, baru akan dapat nazrah, pandangan Allah. Apa kata Nabi? Kata disebut dalam hadis kursi, ana, kata Allah, ana indal munkasirati qulubuhum li ajli. Aku, kata Allah, berada di sisi orang-orang yang hatinya hancur berkecai, pecah dulu hatinya kerana aku, kata Allah. Ini hati yang Allah pandang, bukan hati yang sombong, rasa kita ni lebih banyak amal, lebih banyak rasa ada ilmu, rasa lebih, oh tidak, itu Tuhan tak pandang. Yang Allah pandang orang yang memiliki hati yang bersih, dia selalu mendoakan orang, sangka baik dengan orang. Kalau orang buat salah pun dia mudah nak maafkan orang, tak ada nak simpan-simpan hati. Sebab kita nak balik menghadap Allah Ta'ala, kena selesaikan dosa dengan Allah. Kita boleh bertaubat, tuan-tuan. Ya, dosa dengan Allah Ta'ala ni walau banyak macam mana pun, kita bertaubat dengan taubat nasuha, ikut syarat-syarat ni, insya-Allah. Ya, kita punya buku rekod tu boleh padam, boleh hilang dengan izin Allah. Tetapi kalau dosa ni, maksiat ni, dosa melibatkan sama-sama manusia, sama-sama anak Adam, selagi dia tak minta maaf, selagi dia tak halal, tuan-tuan, tunggulah besok di hari akhirat. Ini yang kita takut. Jadi mudah-mudahan, sebab apa saya tekankan perkara ni ayah dan bunda? Ya, sebab inilah setengah daripada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sebahagian masyarakat ya meninggalkan dia. Ya, jangan pernah merasa kita yang lebih baik daripada yang lain, tidak sama sekali. Dan jangan pernah memasuk orang ikut kita, jangan sama sekali. Baik, tuan-tuan, kita malam ni nak nyambut ya, mengingati ya, tentang seorang manusia yang sangat mulia. Ini bukan kaleng-kaleng ya. Orang Indonesia kata ini bukan kaleng-kaleng. Kita semua ni Allah pilih ni. Kalau ada lah pengumuman siapa datang malam ni dapat seketul, masing-masing dapat ya, sebetul cincin emas ke apa, bonoh maksudnya dalam dia, hujan lebat macam pun tetap datang ya. Ataupun malam ni siapa datang diberi RM50, saya rasa penuh ni. Kalau orang tu tahulah nilai majlis kita malam ni, tuan-tuan, kalau yang kata orang apa, yang tempang datang bertongkat, yang tak dapat tu ya, datang berusung-berusung, antara bukan tahu majlis yang paling mulia atau bukan inilah majlis dia, tuan-tuan.
Ya, majtama'a qaumun, tak berhimpun satu kaum. Ya, fi baitin min buyutillah. Ya, di mana-mana salah sembah rumah-rumah Allah, ini masjid. Ya, yatluna kitabullah. Ya, wa yatadarasuna, mereka membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat ni dia ada dua tuan ya. Ayat Quran ni dia ada dua. Ada ayat Quran yang maqru'ah yang kita baca tu, yang kita baca lembaran tu. Dan satu lagi dia panggil ayat yang manzurah, yang kita lihat dengan mata kepala. Dan tidak adalah ayat-ayat Allah yang paling besar melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, tidak berhimpun satu kaum di mana-mana masjid yang mereka itu mengingati Allah, mengingati kekasih Allah secara umumnya, illa kecuali hafathumul malaikah. Ya, malaikat berkeliling menghamparkan sayap-sayap. Boleh jadi yang kita tak nampak ni lebih ramai daripada kita nampak ni. Kalau Allah Ta'ala buka kasyaf kan, dia boleh nampak malaikat. Kalau kita nampak semua cabut lagi dikasih seorang kan. Ya, tapi elok je Tuhan tak boleh nampak kan. Kalau boleh nampak kan, yang pensan yang cabut lagi tinggal kasih seorang. Tapi nak cerita je, bila kita duduk dalam majlis macam ni, hafadhumul malaikah, malaikat menghamparkan saya, mengeliling kita. Ya, wa ghasyatuhumur rahmah, hujan rahmat turun mencurah-curah. Dalam hujan lopek tadi tuan, saya daripada Bukit Katil tadi, hujan selopek-lopek, tak berani saya laju-laju. Ya, bawa pula kita kancil. Kalau kita harimau laju sikit, tak sampai 80 tak berani. Pokok tumbang tadi pun dah dahan kayu jatuh atas bubuk ketul. Ya Allah, risau saya dia lopek-lopek ni. Tapi demi kerana nak datang ke Batang Melaka ni kan, takkan harap pula Batang Melaka kan. Saya harungi juga. Esei pun pagi tadi baru selesai majlis di tempat saya tuan-tuan ya. 2 hari mengelelongkan, ya, mengelelongkan nak menjayukan opek buah kemah lah masa. Saya 3 beranak ya mengunjungkan. Memang pelepak tadi tuan ya. Tapi tak apalah, demi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak berhimpun satu kaum di seumpama di masjid ni. Pertama, malaikat, ya, bersama. Yang kedua, ya, apa nama, wa ghasyatuhumur rahmah, rahmat Allah menyelubungi kita ni. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, hati jadi tenang. Ya, masjid tempat yang tenang. Ya, hati kita jadi lapang, hilang sekejap perkara-perkara dunia ni. Tambah-tambah tadi kita berselawat sama-sama kan, sallallahu ala Muhammad, sama-sama, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi tuan-tuan kalau kita selawat tu, selawat dengan salatus syauq, selawat yang penuh kecintaan, kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawatlah hati kita dengan kita banyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata guru saya, kata murabbi saya, kita selawat ni dia tak lihat pada banyak bilangan. Ya, kita selawat ni tidak nanti pada bilangan yang banyak dan tak terhenti pada panjang pendek, tidak. Intinya bila kita selawat tu, mari perasaan hibur di hati kita, terkenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, buatlah macam mana nada kita, suara kita. Yang penting bila kita selawat tu, ya, kerinduan tu datang menerpa ke dalam hati kita. Allah, ya, kita sebut nama Nabi pun kadang-kadang hati kita jadi itu. Dan bayangkan kalau kita dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Tadi dalam khutbah kita selawat kan, man ra'a wajhaka yas'ad ya karim man walidah
tapi dalam konteks tak cukup ya. Oh, tak sampai ke situ. Dia pendek ibu. Man ra'aka wajha. Siapa-siapa dia dapat melihat Nabi SAW, pasti dia akan gembira. Allahu Akbar. Ya, tidak ada muka wajah yang paling indah, yang paling cantik melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahib Ahmadul Hadi Muhammad sahibul wajhil muniri. Allah. Ya, Rasulullah ini sahibul wajhil munir, yang memiliki wajah yang penuh bercahaya. Allah Akbar. Batulah orang yang banyak berselawat di sallallahu alaihi wasallam, ya pasti dia akan rasa gembira ya, dengan barakah pancaran limpahan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, jadi kita berhimpun ni, hati kita insya-Allah akan rasa tenang. Ya, sebab kita mengingati, batu saya senaraikan dalam katanya, paling-paling tidak ada 10 pangkat Nabi yang tak ada pada orang lain. Dan pangkat jawatan ni bukan ada pilihan raya ya. Jadi kita dah mau pilihan raya ni kan. Ini pangkat ni tak dapat dah ya. Bukan di pilihan raya ada penamaan calon, tak ada. Ini dan anugerah daripada Allah. Rasulullah ni lah afdalul makhluqat. Ya, sesempurna seutama semulia-mulia makhluk ciptaan. Kemudian wa akmalul mawjudat, nombor 1 tu kan. Wa akmalul mawjudat, sesempurna kejadian. Kata Anas bin Malik, aku tak pernah menghidup bau yang terlebih harum. Ya. Dalam dunia ni ada 2 bau harum yang wangi. Pertama ialah bau kasturi, yang kedua bau ambar. Dia panggil apa? Minyak ambar. 2 ni sangat wangi. Tapi kata Anas bin Malik, aku tak pernah menghidup bau yang terlebih wangi melainkan baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, muka Nabi bercahaya. Ya, bau dia sangat wangi. Berkata semulia, seutama kejadian. Muhammadun basharun lakal bashar. Patut ada mengatakan Muhammad inilah manusia, tapi bukan sebarang manusia. Manusia yang sangat luar biasa. Ni ada pula kata, alah Muhammad kampung ya. Ada kan? Ada apa kita nak sibuk-sibuk nak sambut-sambut maulid ni? Muhammad kampung ya. Muhammad kampung kawan. Ini Muhammad kampung. Bahaya tu kalau apa niat dia cakap macam tu tuan-tuan ni, kalau tak kena gaya seolah dia memperhina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Muhammadun basharun lakal bashar. Rasulullah ni manusia tapi bukan sebarang manusia. Tidak ada penciptaan yang terpaling indah, yang terpaling cantik, yang terhebat melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bau sangat wangi. Tuan-tuan, kalau kita berpeluh lah, siapa yang Nabi peluh kita dah wangi dan ya, kita buat kerja ni, ya, habis bercicih kita jogging 5 km kan, ni habis basah. Siapa yang nak ambil kiki, ambil peluh kita bulan botol? Ada? Tak ada kan? Satu hari Rasulullah SAW dia qailulah, kan? Kita digalakkan tidur sebelum tengah hari zuhur kan, dia panggil qailulah, tidur sedikit sebelum zuhur. Sikit dia, jangan lama-lama. Qailulah, mana tidur sebentar untuk rehatkan badan. Sebab pada tadi kita dah connect qiyamul lail apa semua, jadi kita tidur nak kembalikan tenaga. Dan waktu tu memanglah di tanah haram kan, kita sedia maklum lah, padang pasir kan, al-badan al-pasir, padang pasir ya, cuaca pun panas sebagainya. Jadi Rasulullah tidur tu bukan atas ya tilam yang empuk macam dapur pilu kita, ada enggak ya, berpeluh, mencih-cih peluh Rasulullah daripada tubuh dia. Maka di saat itu Ummu Sulaim, salah seorang isteri Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam poi dekat Nabi. Ya, dia ambil botol dia tuan, lalu dikikis. Bukan dikikis, mana dikaut di apa dah panggil basuh itu. Kan? Diambil dia peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersentak. Apa pula yang gaul-gaul? Dia terasa badan ada orang merabu-rabu. Siapa pula merabu-rabu? Rupanya isteri dia Sulaim. Ya. Madzal ladzi tasna'in? Apa yang kamu buat wahai Sulaim? Ya, Nabi tengah tidur. Dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadza waraquka, ini peluh kau ya Rasulullah. Naj'alu, kami jadikan peluh kau tu untuk jadi bauan wangi kami ya Rasulullah. Subhanallah. Ya. Perfume. Ya Rasulullah, ini peluh kau ya Rasulullah. Aku kumpulkan peluh kau untuk kami jadikan sebagai minyak wangi kami. Wahwa atyabu tib, dan sesungguhnya peluh Nabi ialah peluh yang paling wangi daripada segala wangi-wangian. Subhanallah. Ini dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Rasulullah tubuhnya wangi, peluhnya pun wangi pun, tetap Rasulullah sentiasa dalam keadaan memakai minyak wangi, tuan-tuan. Hubbiba ilayya min dunyakum, ya, aku ni telah ditabiatkan untuk suka pada 3 perkara. Antaranya apa? Iaitulah at-tib. Rasulullah suka kepada bau-bauan. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Body minyak wangi, tuan-tuan. Minyak ni pula. Ya. Kena ada minyak wangi. Kita nak solat, nak apa? Niat untuk kita ikut sunnah Nabi. Biar bila kita sembahyang tu, orang kiri kanan kita rasa segar, rasa, ya, tak terganggu dengan bau busuk tu dan sebagainya. Lepas tu kita berwangi-wangi. Rasulullah tu walaupun tubuhnya dah wangi dah, peluh dia pun wangi, lebih wangi daripada kasturi. Ya, apa bau yang paling wangi sekali tak boleh lawan dengan wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun baginda tetap memakai minyak wangi. Dalam banyak keadaan Rasulullah sentiasa memakai minyak wangi. Luar biasa. Ini dikatakan Rasulullah ni afdalul makhluqat, seutama-utama ciptaan. Satu kali Rasulullah tanya, di mana Sayyidina Ali? Ya, ketika itu nak dilakukan satu peperangan lah. Ya, maka nak dilantik Sayyidina Ali untuk menjadi pimpinan utama dalam peperangan ini. Kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah, Sayyidina Ali sakit mata. Sakit mata merah. Ya. Orang sakit mata, pakailah cermin mata hitam. Dia ada dua je. Orang pakai cermin mata hitam sebab ada dia sakit mata ataupun dia mau operation. Dia tak boleh kena cahaya. Kan? Dulu mana ada cermin mata tu kan? Ya, Nabi tak ada cermin mata lagi. Jadi boleh jadi bila Sayyidina Ali kena sakit mata, mungkin dia tak keluar rumah lah, takut nanti ya kesan pada orang lain sebagainya. Lalu Rasulullah panggil Sayyidina Ali. Panggil Sayyidina pergi panggil Sayyidina Ali. Sahabat pun pergi ya bertemu dengan Sayyidina Ali supaya menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah nak supaya Sayyidina Ali bersama dalam satu peperangan itu. Bila Sayyidina Ali menghampiri Rasulullah SAW, buka mata. Nabi suruh buka mata Sayyidina Ali. Lalu Rasulullah fabasata, Rasulullah meludah tepat kepada kedua mata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tuan-tuan. Rasulullah ludah, tuan. Ini katakan semulia-mulia kejadian. Ya, bila Rasulullah meludah kedua mata Sayyidina Ali, dengan izin Allah serta-merta hilang merah, hilang bongkak mata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Luar biasa, tuan-tuan. Kalau dah kita siapa nak dan ya, kita dah orang meludah pun kita jijik kan, dia nak ludah kat kita pula. Rasulullah lidah air liur pun hebat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita tak nak sambut? Macam mana kita tak nak mengenangkan? Sebenarnya kita buat majlis malam ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Terima kasih kepada pihak Masjid Asy-Syakirin Batam Melaka. Mudah-mudahan diberikan ganjaran yang besar besok di hari akhirat. Ya, kerana mengadakan majlis kita pada malam ini. Dengan asbab ya pihak masjid buat majlis ini,
Mudah-mudahan kita, Rasulullah kenal kita semua di hari akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua ni akan mendapat syafaat Nabi. Allahu Akbar. Banyak benda ni tentang Rasulullah. Kemudian Rasulullah ni yang kedua ialah Muhammadun, yang nombor 2 ya. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ni apa nama ni tuan yang saya baca tadi? Siapa tahu? Ya? Dipanggil apa? Qasidah Burdah. Imam Busiri. Alhamdulillah saya pernah sampai di Mesir tuan ni. Alhamdulillah Allah Taala rezekikan saya sekeluarga, kami 6 beranak. Ya. Habis saya belajar di Pondok Pasir Tubuh, tak belajar lah. Ya, tahun 2010 Allah izinkan kami sekeluarga, Allah angkat kami sekeluarga pergi ke Syria dulu sekejap 3-4 bulan. Kemudian kami berpindah ke Mesir dan terakhir kami duduk di Yaman, di Darul Mustafa, tempat Habib Umar. Ya, hampir 5 tahun kami berada di luar negara. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, dan di Mesir kami berpeluang dapat menziarahi yang menulis burdah ni tuan-tuan ni. Yang terkenal dengan dipanggil Burdah Al-Busiri. Yang dari burdah ni dia mengandungi puji-pujian menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ada 10 fasal, ada 10 bab. Entah tahulah bab yang keberapa tiba-tiba Imam Busiri ni jatuh sakit. Dia tak boleh nak mengarang, dia tak boleh nak nulis. Kan? Bila dah sakit macam mana nak mengarang? Kita pun kalau dah sakit tak ada rumus, tak ada idea, kita nak otak pun tak boleh nak berfikir. Jadi malam tu dia bermimpi dengan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia buat mengarang puji-pujian, kata-kata puji, ada 10 bab tuan. Sampai hari ini orang masih baca, dibaca di mana-mana. Baru semasa saya balik ke Malaysia, dalam perjalanan kami nak balik ke Malaysia, kami daripada Yaman terpaksa naik bas pergi ke Oman dulu. Masa tu tengah bergolak di Yaman. Dia tengah bergolak. Subhanallah, di Oman, di Salalah tu, antara aktiviti masing-masing sana ialah mereka mengadakan majlis pembacaan ni, bacaan burdah ni. Qasidah burdah memuji-puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisahnya Imam Busiri ni dia ada 10 bab, 10 fasal. Baru beberapa fasal bab tiba-tiba dia jatuh sakit sehingga ya tak dapat nak menulis, nak menyempurnakan penulisan qasidah. Kita panggil rangkap-rangkap bait-bait syair-syair memuji-puji Rasul. Subhanallah, oleh kerana ikhlasnya dia tadi nak buat agar membuatkan orang rasa cinta kepada Nabi bila baca dia. Ya, dia lain tuan-tuan ya. Manusia ni tak sama. Ya, kadang-kadang dengan kita berqasidah ya, hati kita mudah rasa tersentuh. Ya, dengan orang bernasyid, dengan orang berlagu tu, orang kita mudah tersentuh. Dengan orang baca syair, orang baca sajak, ya, dia banyak cara lah. Ini betul kita mengajar macam ni. Ya, ada kadang-kadang orang tu dia dengan suaranya yang sedap melantunkan qasidah, hati kita rasa ya Allah macam nak terbang seronok dengan bacaan itu. Tambah-tambah kalau qasidah itu dalam bahasa Melayu kan, kalau bahasa Arab kan kita tak faham. Itu pun kerana macamnya, itu kenapa tu sebab dia salat dengan bunyi kandang dia, bukan dia faham dia punya lirik tu. Masya-Allah. Ya, inilah qasidah Muhammadun Sayyidul Kaunain. Rasulullah ni penghulu dua alam. Ya, wathaqalain, dan Rasulullah ni penghulu bagi jin dan manusia. Dan lagi pula Rasulullah ni pemimpin bangsa Arab dan bangsa selain Arab. Rasulullah ketua. Bahkan Rasulullah cukup hebat. Inilah kita wajib kena kenal Nabi ni. Kata orang pun, tak kenal maka tak cinta. Tuan-tuan, saya nak tanya ikhlas ni tuan ni. Tuan-tuan cinta tak kepada Rasulullah SAW?
Tuan-tuan, sayang tak kepada Nabi? Cinta tak kepada Nabi? Rasulullah, apa tuan-tuan pernah tak menangis kerana Rasulullah SAW? Ya, jujur tuan. Pernah tak seumur hidup tuan-tuan, dia pernah tak kita menangis kerana Rasulullah SAW? Kita kena ingat, Rasulullah SAW terlebih dahulu menangisi kita sebelum kita menangisi Rasulullah SAW. Rasulullah sebenarnya terlebih dahulu merindui kita semua sebelum kita ada rasa rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sebab itulah disuruh kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar dengan pengenalan itu mudah-mudahan adalah, kalau tak banyak pun, percikan cetusan untuk nak rasa kasih ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya faham benda ini bukan mudah. Tambah-tambah kita minta maaf, bukan kita nak kata tidaklah. Kita di kampung-kampung ni kalau buat maulid setahun sekali je. Betul tak? Itu pun setiap umumnya dah Jumaat. Jangan lupa ya, malam esok kita ada ceramah, ada kambing golek ke apa ke luar tadi, bisa contoh kan. Pun tak penuh juga apa datang. Padahal dah tahu dah kambing golek, ya, pun tak penuh masjid, tak lama datang ke misalnya. 1 tahun sekali kita dengar tentang Rasulullah, lepas tu dah dengar pula tahun depan. Macam mana nak suruh boleh timbul rasa kasih tu tadi? Sebab cinta ni dia ada dua. Ada cinta yang tabi'i dan ada cinta yang kena diusahakan. Cinta tabi'i macam mana? Kita sayang kepada ibu dan ayah, itu cinta yang tabi'i. Tak ada siapa-siapa yang mengajar, dia automatik. Dia dengan sendiri je. Kita sebagai anak ni rasa kasih sayang, rasa cinta, menghargai, menghormati kedua orang tua kita. Satu. Yang kedua, cinta dengan makna rasa perasaan kasih sayang. Bukan dia siapa-siapa yang mengajar. Kita sebagai ibu bapa ni cinta kepada anak-anak dengan makna kita sayang, kasih dan sayang pada anak-anak. Orang nak boleh anak pertama tu kan, dia punya excited, dia punya suka tu kan. Dah kahwin 5 tahun, 5 tahun baru dengar isteri dapat mengandung, dia punya suka tu, ya Allah. Tak lahir lagi anak yang pertama tu, ya. Subhanallah, sayang Allah campakkan dalam hati ibu bapa tu dengan automatik rasa kasihan belas kepada anak. Yang ketiga, kita mencintai seseorang sebab apa? Itu tabi'i. Tak ada siapa dengannya, sebab kita mengharapkan kebaikan kepada orang yang kita cintai. Ya, kita buat baik dengan dia. Rupanya ada udang sebelik mi, ada udang sebelik mi, ya. Ada bodoh rupanya. Itu tabi'i. Ya, bila kita baik pada sesuatu, kita nak mengharapkan kebaikan pada orang tu. Biasa manusia macam tu. Yang ni tak ada siapa yang mengajar, dengan automatik memang Allah dah fitrahkan manusia begitu, naluri manusia macam tu. Tapi ada satu lagi, perasaan cinta yang kena diusahakan. Dia tak boleh tiba-tiba datang rasa tiba-tiba sayang ke Nabi. Tak. Kena ada anak tangga, ada cara-cara yang untuk bagaimana supaya perasaan kasih itu datang, perasaan ingat itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita buat majlis malam ni. Walaupun kita meyakini dengan masa yang sangat terbatas, ya, dengan maklumat yang disampaikan memang tidak mencukupi, memang tak akan cukup, ya, tapi paling-paling tidak pun mudah-mudahan ada dalam ingatan kita, ada sedikit kesedaran kepada kita untuk supaya selepas daripada ini kita jangan macam-macam tahun-tahun yang lalu habis maulid, ya, panas kejap dalam masjid ni, rasa cerita Nabi bagian, lepas tu sejuk pula tahun depan. Jangan, tolong tuan-tuan. Kerana kena ingat, mencintai Rasulullah ni, mencintai Nabi ni adalah kewajipan, bukannya pilihan. Faham dulu tuan-tuan?
Kita mencintai Rasulullah adalah kewajipan, bukannya pilihan. Kalau pilihan, nak suka pun tak apa, tak suka pun tak apa, ya? Nak cinta pun boleh, tak cinta pun boleh. Macam dengan saya lah, nah, misal contoh, ya? Nak suka pun tak apa, tak suka pun, ya, never mind, tak ada masalah, ya. Nak like boleh, nak unlike pun boleh. Kalau nak unlike, tak suka, ya silakan. Tapi dengan Rasulullah SAW tak boleh. Kita wajib mencintai Nabi. Tak sempurna iman kita, melainkan kita mesti cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi, ya, min walidihi wan nasi ajma'in, atau kama. Tidak sempurna iman seseorang itu, tak beriman seorang itu, kata Rasulullah, kecuali sehingga aku ni, kata Nabi, lebih dicintai daripada ibu bapa dia sendiri, ya. Sehingga kita betul-betul meletakkan kasih kita Rasulullah ini mengatasi kasih yang lain. Itu baru kita dipanggil orang yang sempurna iman. Bila bertemu antara, ya, ajaran Nabi, apa yang dibuat dengan bertemu dengan apa, kepentingan lain, di waktu itu macam mana? Di situ kita boleh ukur keadaan diri kita sebenarnya bagaimana. Ya, adakah kita akan mendahulukan perintah Nabi, urusan Nabi, ataupun kita, ya, meninggalkan perintah Nabi, kita besarkan, kita utamakan, ya, yang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak, ya, ini mencintai Rasul adalah merupakan satu kewajipan dan bukannya pada pilihan. Mesti wajib kita mencintai Rasul. Sebab apa? Mencintai baginda Nabi ini, dia menjadi tiket yang utama untuk kita dapat masuk syurga, ya. Orang yang buat tak kisah dengan Nabi, orang yang buat tak peduli dengan Nabi, takut bimbang, bukan kata di padang mahsyar, takut dalam kubur pun kita tak lepas, tuan. Ya, disebut dalam hadis, ya, innal abda idza wudi'a fi qabri, bila seseorang manusia hamba ni diletakkan dalam liang kubur yang lahat dia, wa tawalla anhu ashabu, dah tentulah bila kita ditanam dalam kubur, kawan-kawan yang lain akan tinggalkan kita. La yasma'u qar'ani alim, kita boleh dengar bunyi tapak kaki orang yang meninggalkan kita. Dengar, Pak. Sebab tu kita kalau lalu tanah-tanah kuburan, jangan lupa beri salam. Saya ingat masa sekecil-kecil main muda ni, Tuan Guru Haji Mustafa dah meninggal dah, dia orang Senali Kolbilah. Saya suka dengar dia mengajar dia pesan, sampai lagi saya ingat pesanan dia. Pasal saya sekolah rendah ni, kita kalau lalu di mana-mana tanah perkuburan, jangan lupa beri salam. Ajar anak-anak kita ni yang dalam kereta ni, beri salam, ya assalamualaikum ahlal kubur, cukuplah, kan? Jangan kita lalu ni di kiri kanan jalan ada nampak tanah perkuburan, kita buat dia buat tak kisah. Jangan. Sebab orang dalam kubur ni, kata ulama, ibarat orang yang tengah lembah di tengah lautan yang sangat luas. Mereka terkapai-kapai, ya, mengharap-harapkan doa daripada orang yang hidup. Apatah lagi kalau kita sebagai ibu bapa, surah tentu kita mengharapkan doa daripada anak-anak. Jadi jangan kita berat lidah bila lalu di tanah-tanah perkuburan. Ajar diri kita, isteri anak kita supaya sama-sama ucapkan salam dan hadiahkan Fatihah. Tuan-tuan tak suka, tuan-tuan, bila tuan mati esok, tak tahulah di tanah perkuburan kita kita duduk, setiap kali orang lalu di kawasan tanah perkuburan, dia akan ucap salam kepada kita. Allah nikmat, baru satu rahmat. Dalam beri salam, hadiahkan Fatihah untuk ahli kubur itu. Ya Allah, terangkit sekejap azab, rasa sejuk dengan sebab ucapan salam dan Fatihah yang dikirimkan kepada kita yang dalam kubur ni. Esok kita tak nak macam tu. Saya yakin tu, kalau hari ini kita atas dunia hari ini yang masih hidup ni, kalau kita latih ni, kita anak-anak kita selalu bila lalu di tanah perkuburan, kita bacakan, dia beri salam assalamualaikum ahlal kubur, paling-paling tidak pun, dan kita hadiah Fatihah sekali, insya-Allah. Kalau kita mati, insya-Allah orang lain akan buat pada kita pula, insya-Allah.
Kama tadi tudah, sebagaimana kamu buat, begitulah kamu akan diperbuat. Allah akan balas. Kalau tuan-tuan nak besok didoakan oleh orang yang hidup, masa kita hidup kita doakan orang yang mati, insya-Allah. Kita akan didoakan pula. Jadi jangan sombong. Oh, kita pula mau beli, mau sedap, lalu bawa tak nampak kita dah kubur. Jangan. Oh, sombong kaya, tunggulah. Ya. Kalau kubur tu cakap dia dengar, cabut lagi kita tekan bijak terus. Kan? Oh, tunggu sombong ya. Oh, tak apa. Kau mati kau tahu dah macam mana. Kau nak mengharapnya dia doa daripada orang yang hidup. Subhanallah. Itu dia. Disebut dalam hadis, bila seorang tu mati, diletakkan mayat kita dalam kubur, dan ketika itu kawan-kawan tinggal, ya, sehingga dia mendengar bunyi tapak kaki orang yang meninggalkan kita. Lalu atahul malakani, datang dua malaikat. Fayaquda, malaikat itu akan mendudukkan kita. Kan kita tadi kan, ya, dibaringkan, kita akan didudukkan. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh yang dalam Musnad Ahmad. Bila didudukkan kita, tuan, dua malaikat ni bertanya. Dalam setengah riwayat sebut satu je malaikat, dipanggil malaikat Malik, ya, syadidul intihar, malaikat yang sangat garang, bengis, lebih bengis dan garang daripada warden-warden di penjara. Warden penjara tu dia punya misai komen tebal, memang dia bolong kan, ya. Warden kat penjara tu lah, memang dia bolong misai tu, tak nampak garang. Balik ubah takut bini. Ya, misai kami tambah. Jadi malaikat, dan setengah riwayat ini, malaikat yang dihantar oleh Allah ni kepada kita yang mati ni, malaikat yang dipanggil syadidul intihar, yang sangat bengis, sangat garang. Ya, ditanya kepada kita, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Mayat, semua kita akan ditanya, apa kamu nak kata kepada laki-laki ni? Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni saya nak cerita apa ni, kaitan, ya. Jangan ingat kita buat hari ni majlis, ya, benda biasa-biasa. Soal kasih kepada Nabi menentukan masa depan kita akhirat, bermula daripada alam barzah lagi. Soal cinta kepada Nabi ni, ya, kalau kita buat tak kenal, tak ambil kisah, tak ambil usul nak faham tentang Nabi, jaga. Tengok, adapun kalau mayat itu mayat orang beriman, bila ditanya, hei mayat, kamu nak kata siapa laki-laki ni? Maka dia akan jawab, asyhadu annahu Rasulullah wa abduhu. Dia akan jawab dengan lidah yang fasih, aku bersaksi bahawa itulah dia pesuruh Allah dan hamba Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, mudah-mudahan kita ni, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikan kami, ya, di antara mereka boleh jawab dengan jawapan yang betul, dengan lidah yang fasih, lidah yang tidak tergagap-gagap, ya, tidak jadi berat lidah untuk menjawab innahu asyhadu, aku bersaksi wahai malaikat bahawa itu adalah Rasulullah dan hamba Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata malaikat? Ittani' maq'adaka minan nar. Hei mayat, lihat tempat kamu yang asalnya neraka, Allah dah tukarkan dia kepada syurga. Subhanallah. Nampak tak? Ya, hasil dia beriman, dia cinta kasih, walaupun kita tak pernah melihat Rasulullah. Luar biasa tuan-tuan. Manusia yang kita sebut, yang kita selawat-selawat, yang kita tak pernah melihat, tapi kita tetap beriman. Malah kadang air mata kita tak dapat nak ditanggung, tak dapat nak ditahan-tahan. Kadang-kadang tuan-tuan, kalau siapa yang dah pernah pergi umrah, pergi haji kan, waktu selawat tu, cuba bayangkan kita berada di hadapan kubur Nabi, kita berada dalam raudhah Nabi, boleh bayangkan tengok kubah hijau di masjid Nabi itu, ya Allah. Rindu itu adalah, sambung. Tak kata hafal. Ingat tak lagu Arkam dulu? Saya dulu pembinaan Arkam je. Ustaz Allah dan Ustaz Asri Ibrahim dah meninggal dah. Ustaz Asri tu, kumpulan Rabbani tu kan, kalau dia hidup, umur dia sama dengan umur saya kan. Umur dia kalau dia hidup, umur dia dengan umur saya sama. Allah dah ambil, ya, dah ambil. Allah sayang pada dia, ambil awal lagi.
Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Ini anugerah Allah. Ya, tak semua boleh dapat. Allah. Tak boleh nak bayangkan ya, kalau kita selawat dengan penuh kerinduan, air mata tak boleh nak ditahan-tahan. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, sampaikanlah selawat dan salam rindu kasih kami kepada ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tuan. Ya. Jadi kalau mayat tu mayat yang dia masa di dunia dulu dia sayang ke Nabi, walaupun dia tak pernah mimpi Rasulullah semua hidup pun misalnya, tapi dia tetap yakin dengan Rasulullah. Dia berusaha nak amalkan sunnah Nabi sekadar yang dia mampu. Dia usaha nak sebarkan dakwah Nabi sekadar yang kita mampu. Maka insya-Allah mudah-mudahan dia bisa boleh jawab. Dan tempatnya di neraka tu Allah tukarkan kepada syurga. Tapi ingat, wa amal munafiq wal kafir. Adapun kalau mayat tu mayat orang kafir confirm dah kafir dah. Dan mayat tu kalau mayat munafik, orang Islam tapi munafik, berpura-pura. Berhati-hati tadi. Dia Islam tapi berpura-pura. Apa dia munafik? Izharul iman wa idbarul kufr, itu munafik. Ya, dia menzahirkan keimanan tapi dalam hati pokok dia tidak beriman. Waliyadzubillah. Apa tadi? Itu orang munafik, berpura-pura. Luar ni dia seolah-olah dia tu orang Islam, tapi dalam pokok dia tak nak pada Islam ni. Dia tak minat sangat dengan Islam sebagai waliyadzubillah. Orang kafir, orang munafik, bila ditanya ma kunta taqulu fi hadha, hei mayat orang kafir, hei mayat munafik, apa kamu nak kata laki-laki ni? Aku tidak tahu, ya Allah. Dia tak boleh nak jawab, ataupun dia confuse. Entahlah, rasa-rasa. Dia bagi rasa-rasa, tak dapat. Ya. Lalu kata malaikat, lihatlah tempat engkau, ya, sekarang telah disediakan oleh Allah daripada neraka. Ya, balas sebelah hadis, wa yutrabu, akan dipukul antara dua telinga ni, di tengah-tengah ni hubung kepala ni, dipukul dengan pukulan daripada besi, tuan. Kenapa? Kerana dia tak kenal Rasulullah SAW. Tak boleh nak jawab. Sengaja katakan, ya, wa yaditu qabru hatta takhtalifa adla', kuburnya akan disempitkan sehingga tulang rusuk tu, ya, tulang rusuknya dia berselisih, tuan. Punca kenapa? Kerana dia tak memperkenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru di alam barzakh. Ya, kita baru transit, tuan, ya. Belum dah pergi pada mahsyar lagi. Nampak tak syafaat Nabi tu dah ada dah, pertolongan Nabi tu. Jadi soal nak cinta Nabi ni bukan main-main, bukan suka-suka, tidak. Benda yang sangat-sangat serius, kerana dia menentukan masa depan kita akhirat bermula daripada alam kubur lagi. Dan sudah tentulah di hari akhirat besok. Tengok yang ke berapa? Kita ringkas saja nak tutup dah ni. Tengok yang ke-10 ya. Yang ke-10 Rasul yang awal syafi'in wa awal musyafa'. Rasulullah lah satu-satunya Rasul yang boleh beri syafaat, yang lain tak boleh beri syafaat. Bayangkan tuan ya, ni akhir ya, di padang mahsyar manusia, ya Allah, ya, dalam keadaan bersesak-sesak, masing-masing dengan peluh masing-masing. Ada yang perlu setakat lutut, okey ada lagi. Ada yang perlu dia setakat pusat, itu ikut amalan masing-masing. Ada yang perlu setakat dada, ya, ada yang perlu dah sampai di mulut, ada yang telinga. Ya Allah, patut matahari jarak yang tak begitu jauh di atas kepala bayang ya. Hari ini pun matahari yang jauh, matahari yang jarak jauh dulu kita dah tak tahan dah ya. Tapi alhamdulillah ini berkat dah ni. Dah lama tak hujan kan? Betul tak? Rasa tak? Dah hampir 2 minggu rasanya tak hujan, tapi hari ini subhanallah. Mungkin berkat. Ya, orang Melaka ni hebat. Dan di Melaka ya, satu-satu negeri yang ada maulud arba'in dan ya, maulud sepanjang 40 malam. Tiap-tiap malam ada maulid. Rasa-rasa tempat lain tak ada. Saya orang Johor dan Kek Negeri Sembilan tak ada buat lagi maulud arba'in, maulud 40 malam berturut-turut tak buat lagi. Tapi Melaka satu-satu negeri
yang buat maulid 40 malam berturut-turut dipanggil maulid arba'in. Arba'in 40. Subhanallah. Ini mungkin barakah. Berkat selawat, belaka selamat insya-Allah. Berkat selawat, insya-Allah banyak berkat yang kita dapat. Ini hujan rahmat turun hari ini, subhanallah. Ya, di hari akhirat tuan, suasana yang sangat dahsyat, tak boleh nak bayang, ya Allah. Manusia Rasul yang mula-mula yang kita akan jumpa ialah Nabi Adam alaihi. Sebab Nabi Adam ni Abul Bashar. Nabi Adam Abul Bashar, bapa sekalian manusia. Jomlah kita jumpa bapa kita. Mudah-mudahan dengan syafaat dapat, dengan budi bahasa dia dapat jumpa dengan Nabi Adam. Wahai Adam, isfa' lana min rabbi, tolonglah wahai Nabi Adam, kerana kau lah Rasul yang mula-mula sekali, dan kau pula bapa sekalian manusia, tolonglah. Ya, ma ra'aita ma nahnu fi, wahai Nabi Adam, kamu tak lihatkah keadaan kami ni tersiksa macam ni? Lama-lama kami nak tunggu ni. Ya Allah, kami dah tak tahan. Apa yang Nabi Adam itu kan? Nafsi, nafsi. Ya, nafsi, nafsi, sampai 2 kali diulang. Nafsi, nafsi, di surah hadis Sahih Bukhari. Nafsi, 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 nafsi. Hanya hari ini kita masing-masing minta maaf dan tak dapat nak tolong. Allahu Akbar. Kita dapat penuh harapan. Memang dah tak tahan. Ya. Tahu-tahu Nabi Adam kata apa? Nafsi, nafsi, minta maaf. Hari ini kita masing-masing ya tak dapat nak tolong. Kalau bahasa Kelantan, aku. Ada orang Kelantan sini ada? Kan ada orang Kelantan? Ada orang Kelantan? Tak ada orang Kelantan ni? Kalau orang Kelantan kata apa? Aku. Apa tadi? Kasar je deh. Aku. Macam tu lah nafsi. Minta maaf ya tak dapat nak tolong. Kalau di sebelah cakap tak dapat nak tolong. Allah ampun. Nabi Adam kata apa? Izhabu ila ghairi, cuba kau pergi cari orang lain. Ya, minta maaf lah tak dapat nak tolong. Allah ampun. Ya, kita punyalah harap supaya tak tahan dah ni, berapa lama nak tunggu ni. Ingat tuan-tuan ni, satu hari di hari akhirat 1000 tahun di dunia. Bayangkan, satu hari akhirat bersama 1000 tahun dunia. Lah, kita 100 tahun pun umur tak sampai tadi. Ini 1000 tahun tuan. Baiklah tuan ni, jumpa Nabi Adam tak dapat, kemudian jumpa Nabi Allah Nuh AS. Nabi Nuh ni Rasul yang ketiga kan. Adam, Idris, Nuh. Nampak? Nuh ni Rasul yang ketiga daripada 25 Rasul kan. Jumpa Nabi Nuh macam tu juga. Nafsi, nafsi, minta maaf lah ya, tak dapat saya nak tolong. Izhabu ila, carilah orang lain untuk dapat menolong. Wahai Nabi Nuh, kamu tak lihat keadaan kami sekarang ni? Bukan tak lihat, nak buat macam mana, tak apa nak tolong. Pergilah akhirnya cari Nabi Allah Ibrahim AS. Pun sama juga, ya Allah. Nabi Ibrahim ni dapat gelaran apa tuan-tuan? Khalilullah, Khalil, teman kekasih Allah. Dia dapat gelaran sebagai Khalil, teman kekasih Allah. Kalau dah kekasih Allah ni mesti rapat dengan Allah, confirm dia dapat ni. Ya, jumpa Nabi Ibrahim. Tolonglah wahai Nabi Ibrahim, tolonglah kami dah tak tahan ya Allah. Apa Nabi Ibrahim kata? Nafsi, nafsi ya Allah, minta maaf ya, tak dapat nak nolong. Hari ni kita masing-masing lah ya. Hari ni hal masing-masing, tak dapat. Izhabu, tolonglah, carilah Nabi yang Rasul lain. Aku tak sanggup, aku sendiri tak mampu nak tolong. Allah berjalan pula sekian masa tuan-tuan, daripada satu tak tahu apa lama nak berjalan, cari akhir kali berjumpa pula dengan Nabi Musa alaihissalam. Jawab Rasul tu ya. Nabi Musa dikenali sebagai kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Orang yang dapat bertutur berbicara dengan Allah, kalimullah. Pun sama juga. Hebat ni kalimullah. Tak dapat yang minta maaf lah. Nafsi, nafsi, minta tolong. Tolonglah wahai Nabi Musa, tak dapat, minta maaf. Bukan aku tak melihat kamu kalah, tapi tak boleh buat apa. Aku tak boleh nak tolong, kata Nabi Musa. Akhir sekali jumpa Nabi Isa alaihi salam. Terakhir Nabi Isa. Nabi Isa ni kalimatullah wa ruhullah. Semua hebat-hebat. Semua jawatan gelaran mereka semua nisbah pada Allah. Kalimatullah, ruhullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, sesuatu
bila dinisbahkan kepada Allah, itu satu kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah, pun tak boleh nak tolong. Akhir sekali Nabi Isa kata, idhabu ila Muhammad, pergilah sekalian kamu carilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah dengan perasaan yang penuh hampa. Dah berapa rasul, 4,000 orang, semua tak boleh nak tolong ke tuan. Akhir sekali kita tak nak berdua. Itu kalau kita masuk tuan, kalau tak masuk, na'udzubillah, takut tuan ni. Takut kita tak bersama dengan kelompok yang mencari Rasulullah yang bila. Ringkas ceritanya, bertemulah, ya Muhammad isfa' lana ya Muhammad, ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah. Apakah kau tak melihat keadaan kami dan keadaan sekarang ini ya Rasulullah? Engkaulah satu-satunya kekasih Allah, engkau adalah penghulu sebagai segala Rasulullah. Kita pun mula puji-puji Rasulullah masa tu, ya. Bukan nak bodek ya, tapi itu hakikat. Bukan nak bodek Nabi, tidak. Ya Rasulullah, engkaulah Sayyidul Mursalin, ketua bagi sekalian Rasul-Rasul, wa khatamul anbiya, dan engkaulah penyudah bagi sekalian Nabi-Nabi. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah maksum, engkau dosa engkau telah diampun oleh Allah. Tolonglah ya Rasulullah, minta syafaat, selamatkanlah kami ya Rasulullah. Dah tak tahan rasanya ya Rasulullah, berapa lama lagi kamu perlu tunggu ya Rasulullah? Lalu baginda, inilah sayangnya Rasulullah SAW kepada kita umat ni. Nabi pergi menghadap Allah Ta'ala dan Rasulullah sujud kepada Allah, dan di sebuah hadis Rasulullah memuji-muji Allah dengan pujian yang Rasulullah tak pernah puji sebelum, tak pernah, tapi pujian yang sangat dahsyat, memuji-muji kepada Allah. Sujud yang begitu lama, memuji-muji kepada Allah dengan pujian-pujian yang tak pernah Nabi puji sebelumnya, tak pernah. Semata-mata apa? Rasulullah nakkan supaya dapat syafaat kepada kita, tuan-tuan. Dah lama sujud, lalu Tuhan kata apa? Irfa, angkat kepala engkau wahai, irfa rasa, angkat kepala engkau wahai Muhammad. Sal, mintalah, tu'ta, pasti akan diberi. Dah, sebab Rasulullah ni apa? Habibullah, kekasih Allah. Kita tuan-tuan kalau sayang pada satu orang, ya memang kita sayang sungguh. Apa dia minta kita bagi, betul tak? Kalau dia minta 1, 3 pun kita bagi, sebab kita sayang. Tapi kalau orang kita tak sayang, ya, minta 1 pun belum tentu kita nak bagi. Tak usah kena bagi lebih. Nampak tak ni? Tapi kalau orang tu, kalau kita sayang, kalau dia minta 1 pun 5 tak pun kita bagi. Yang minta RM10, RM20 pun kita bagi. Sebab kita sayang. Macam itulah ibaratnya. Allah ni sangat sayang kepada Nabi. Sebab tu dia panggil Habibullah. Ya, Rasulullah ni adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Pasti Allah tak akan hampakan kekasihnya. Ya. Irfa rasa, angkat kepada engkau wahai Muhammad. Sal, mintalah, tu'ta, pasti akan diberi. Allah confirm beri. Isfa, tusyafa, dan berilah syafaat, pasti akan diterima syafaat engkau wahai Muhammad. Lalu baginda angkat kepala baginda yang mulia di hadapan Allah, ya, Rabbul Izzat, ya. Maka tuan-tuan, apa jawapan Rasulullah? Apa yang pertama yang keluar daripada mulut baginda Nabi SAW? Ummati ya Rabb. Allah, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Kita kalau berdoa kita sebut apa? Ya Rabbi, sebut Allah dulu kan? Betul ni? Kalau kita berdoa Allahumma atau ya Rabbi, ini tidak. Rasulullah dia sudah hadir, Rasul sebut apa? Ummati ya Rabb. 3 kali sebut ummati ya, umatku ya Allah, umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku. Punyalah sayangnya Rasulullah SAW nak menyelamat, nak pergi tolong kita di hari akhirat, di hari pada mahsyar. Nampak tuan-tuan? Ummati ya Rabb. Dia sebut kita dulu, umat aku ya wahai Tuhanku, umat, kesian. Ya, begitulah sayang yang begitu mendalam sejak Rasulullah hidup, ya, sepanjang Nabi berdakwah 23 tahun di Mekah Madinah, sampai dah Rasulullah kubur, dia bakar Nabi sampai di hari akhirat. Nabi tak pernah lupa, tak ingat kepada kita, mereka Rasul sentiasa ingat. Dan bagaimana Nabi kalau nak selamatkan kita semua, tuan-tuan. Besar tak soal cinta dia? Sangat-sangat besar.
Tuan-tuan, kalau nak harapkan pada amal ibadah kita ni memang tak tahu nak cakap lah tuan-tuan. Ya, kita dah hidup sampai 50-60 ni, agak-agak banyak mana lah amal kita ni tuan ni. Dah lah amal kita tak banyak, yang tak banyak pula pasti confirm kekurangan, cacat celah sana sini. Ya Allah, itu tak cerita dosa kita lagi, dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan sesama manusia, dengan jiran, dengan kawan, mengumpat tak mengumpat. Oh ya Allah, kalau nak harapkan pada amal kita ni, rasanya tak lepas kita, tak lepas. Kita hanya satu saja harapan kita, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dalam satu syair kan, dalam bentuk zikir munajat kita pun, ataupun dalam bentuk dipanggil tawassul, ya Sidi Muhammad, ya Sidi Muhammad, anta laha ya Sidi Muhammad, ya Sidi Muhammad, wahai penghuluku, ya Sidi Muhammad, wahai ikutan panutanku, wahai kekasihku, antara engkau lah satu-satunya yang boleh beri syafaat. Rasulullah katanya, seorang yang lain tak boleh. Oleh kerana itu ayah dan bunda, ya, mulai malam ini azam lah kalau boleh, ya, paling-paling tidak satu hari satu kali jangan lupa daripada kita selawat ke atas Nabi. Boleh tuan ya? Boleh ya? Cuba kuat sikit, boleh ya? InsyaAllah. Ya, saya nak ijazahkan rekan Nabi tadi. Boleh duduk tempat masing-masing, tegakkan kursi, pakai tali pinggang sebab kapal terbang nak mendarat. Itu isyarat, ya, kita nak berhenti dah tu kan. Kalau siapa ni kapal terbang dia tahu dah kan. Para pegara dia beritahu dah. Sila duduk tempat masing-masing, ya. Buka tingkap, ya, kenakan tali pinggang, ya, tak sempat lagi kapal terbang nak turun. Saya nak ijazahkan terakhir selawat Jibril. Bunyinya sallallahu ala Muhammad. Pak patah ini tadi. Tuan-tuan tak payah tulis. Ya, saya sebut, tuan-tuan semua boleh ingat. Sallallahu ala, sebut sama-sama sebut. Sallallahu ala. Cuba kita test sama-sama baca ya. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ijazahkan selawat Jibril ni sallallahu ala Muhammad kepada ayah dan bunda yang ada semua dalam ni untuk diamalkan. InsyaAllah terima ya. Mudah-mudahan ya, amalkan paling-paling tidak, kalau boleh 100 kali, kalau tak boleh pun buatlah sekadar yang termampu. Ya, ni tuan-tuan ada tek-tek ni. Saya daripada sini dapat yang 300-400 selawat ada sallallahu ala Muhammad sampai-sampai hujan. Tak rugi tuan-tuan. Ingat Nabi kata apa? Inna aulan nasi bi yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling utama bersama aku di hari kiamat siapa dia? Aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak berselawat ke atasku, kata Nabi. Ya, orang paling banyak selawat, dia akan dapat keutamaan, dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, tidak kami berhimpun di rumah Engkau ini ya Allah kecuali ya Allah semata-mata mengharapkan redha dan kasih sayang Engkau ya Allah, mengharapkan redha dan kasih sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami sedar ya Allah apa sangatlah perasaan cinta kami kepada kekasih-Mu ya Allah. Namun inilah usaha kami yang terlalu kecil ya Allah bagi mendapatkan perasaan cinta dan kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, malu rasanya kami nak menyatakan cinta kepada kekasih-Mu ya Allah. Apa sangatlah sunnah baginda Nabi yang kami amalkan dalam kehidupan kami ya Allah. Malu rasanya kami nak mengaku kami cinta kepada kekasih-Mu ya Allah. Apa sangatlah usaha dakwah yang kami lakukan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, malu hati ini nak mengaku kami cinta kepada kekasih-Mu ya Allah.
Apa sangatlah keprihatinan kami terhadap umat kekasih-Mu yang ada ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Jangan Kau halang kami, ya Allah, untuk dapat mendekati telaga Kausar kolamnya Nabi di hari akhirat kelak, ya Allah. Yang barang siapa dapat minum walaupun satu teguk, pasti akan hilang dahaganya buat selama-lamanya, ya Allah. Izinkan kami semua berjalan untuk menuju kepada kolam Nabi Engkau, ya Allah, agar kami dapat minum air yang begitu indah, yang begitu lazat dan sejuk itu, ya Allah, agar hilang perasaan dahaga kami di padang mahsyar kelak, ya Allah. Dan lebih besar lagi, ya Allah, jangan Kau halang, jangan Kau haramkan kami, ya Allah, daripada mendapat syafaat kekasih-Mu di hari akhirat kelak, ya Allah. Di saat Nabi Rasul tidak sesiapa yang pun yang boleh memberikan syafaat kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.